Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya. Nama saya Muhammad Azanuddin bin Muhammad Asy'ari. Atankan tentang tajuk kajian saya iaitu perkembangan seni silat Melayu di Kota Baru pada tahun 1960 sehingga 1991. Ini pengenalan ya, di mana kajian saya akan kepada 1960 sehingga 1991, di mana silat ni dikatakan mula berkembang apabila wujudnya ataupun apabila peristiwa 13 Mei 1969 di tanah Melayu. Okey, lihat bahawa kegiatan seni bela diri ni dikatakan bertapak di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan rumah ya, yang dikenali sebagai bangsal. Seterusnya kita lihat bahawa masyarakat Melayu terhadap pertubuhan silat sememangnya kurang memberansangkan ya, apabila wujudnya kepelbagai perguruan dan juga aliran silat ya. Kita tengok kepada latar belakang kajian. Kajian adalah berfokus kepada negeri Kota Baru, di mana Kota Baru ni merupakan ibu negeri Kelantan dan juga merupakan pusat aktiviti pentadbiran bagi negeri tersebut. Negeri Kelantan terbahagi kepada 10 jajahan yang meliputi 64 daerah dan juga 445 mukim penghulu. Dan penduduk negeri Kelantan pada tahun 1980 adalah seramai 893,753 orang, iaitu 6.8% daripada jumlah penduduk Malaysia. Manakala pada tahun 1985, penduduk negeri Kelantan adalah dianggarkan seramai 977,574 orang, yang mana 92.9% adalah terdiri daripada orang Melayu. Kelantan namanya ambil daripada kilat yang sering muncul pada yang terletak dalam jajahan Tanah Merah, pacaran kilat kepada Kelantan. Keluasan negeri Kelantan adalah 14,931 km persegi. 10 buah jajahan adalah daripada Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Bacok, Macang Tumpat, Tanah Merah, Kuala Krai, Jeli dan juga Gua Musang. Kita dapat lihat bahawa Kelantan merupakan tempat penyebaran kebudayaan yang penting di semenanjung Tanah Melayu. Kita masuk kepada isu dan permasalahan kajian, di mana masyarakat daerah Kota Baru ni dia kurang memberi sambutan untuk menghantar anak-anak mereka ke kelas seni bela diri, kerana mereka anggap bahawa mempelajari ilmu silat ni boleh merosakkan mereka punya akidah anak-anak mereka dan wujudnya unsur-unsur spiritual ya dalam mempelajari ilmu persilatan. Mereka ni juga takut untuk menceburi ilmu persilatan kerana persilatan ni dianggap sebagai alat hiburan ya, berbanding dengan seni bela diri yang lain. Terusnya masyarakat ni juga risau terhadap keadaan anak mereka apabila menggunakan senjata semasa belajar silat. Dan itu kita masuk kepada metodologi kajian, di mana kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif yang membolehkan pengkaji memperolehi sumber daripada sumber primer dan juga sumber sekunder ya, adalah tujuan untuk menganalisis dokumen dan juga manuskrip daripada fail pertubuhan dan fail-fail yang diperolehi daripada Arkib Malaysia ya. Ini digunakan bagi menyokong kajian dengan merujuk kepada penulisan-penulisan ilmiah ya, serta merujuk sumber-sumber yang terdapat di universiti tempatan. Contohnya Universiti Malaya, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada pendidikan seni silat Melayu di daerah Kota Baru, di mana awalnya dikatakan kemasukan seni silat Melayu di kawasan daerah Kota Baru ni dipengaruhi oleh media-media tanah air pada ketika tersebut. Berperanan untuk memartabatkan seni silat Melayu melalui filem-filem Melayu klasik ya,
hasil lakonan hebat daripada para seniman Melayu. Contoh dikatakan sememangnya menunjukkan masyarakat di negeri Kelantan minat terhadap filem-filem yang menyelitkan unsur-unsur budaya termasuk seni silat Melayu serta kepahlawanan. Lihat untuk mempromosi silat Melayu di Kota Baru ni menerima asakan dan persaingan hebat daripada media dan hiburan asing ya, yang sentiasa menonjolkan adiwira ataupun superhero yang mahir dengan ilmu bela diri masing-masing. Seterusnya kita masuk kepada pakaian dalam seni silat Melayu di Kota Baru, di mana pakaian merupakan salah satu unsur penting dalam persilatan kerana pakaian ini melambangkan kepahlawanan dan keistimewaan Melayu itu sendiri. Setiap pertubuhan silat di Kota Baru, pakaiannya perlu dipakai adalah berwarna hitam yang merangkumi baju Melayu ataupun baju yang telah dicipta khas untuk pesilat. Dalam pemakaian juga wujud penggunaan samping, tengkolak serta bekong dikatakan sebagai warisan daripada orang-orang lama dan mempunyai pengubah sewayang khas untuk bertarung ataupun berperang. Masuk kepada perkembangan pertubuhan seni silat gayuman, di mana seni silat ini dikatakan aktif dikenakan oleh Pak Ju Hussein ataupun dikenali sebagai Hussein bin Hisa yang menggunakan pendaftaran PPP/KEL 28/02. Pak Ju Hussein ni dikatakan telah dijemput menjadi guru silat kerana berkat dan rajin usaha serta semangat semula jadi yang ada pada dirinya yang dikatakan membuka gelanggang yang pertama, iaitu di Dusun Muda Kota Baru. Pada dilihat bahawa tentang tarikh pembukaan gelanggang selama beliau mengajar seni silat gayuman di Kota Baru. Dalam jadual tersebut dapat dilihat wujudnya 10 gelanggang yang telah dibuka oleh Pak Ju Hussein dalam memperkembangkan lagi silat tersebut bermula pada tahun 1955 hingga 1978. Kita tengok kepada pertubuhan seni silat Gayung Fatani di mana ia ditubuhkan pada tahun 1984 bersamaan 20 Februari yang mana pada awalnya mempunyai bilangan ahli seramai 10 orang sahaja. Ditubuhkan di Batu Satu, Pasir Mas, Kota Baru, Kelantan oleh Wan Jaafar bin Wan Zainal iaitu pengurusi cawangan tersebut dan dibantu oleh Khairuddin bin Haji Ghazali iaitu selaku setiausaha cawangan yang menggunakan nombor pendaftaran 1886. Menerusi pertubuhan ini terdapat logo dan lambang yang telah diguna pakai untuk menunjukkan bahawa pertubuhan ini mempunyai identiti tersendiri. Silat Gayung Fatani menjadi tumpuan apabila wujudnya pesta silat olahraga yang dianjurkan di Kelantan pada 12 Mei 1985 yang bertempat di Mini Stadium Pasir Mas. Lihat dalam jadual tersebut bahawa terdapat 343 orang ahli daripada 6 gabungan pertubuhan seni silat Gayung Fatani di daerah Kota Baru yang bahawa keahliannya terdiri daripada lelaki dan jumlahnya seramai 306 orang dan perempuan iaitu 37 orang. Rancak kerana wujudnya perubahan dari segi silibus pembelajaran iaitu memberi fokus kepada pertandingan silat olahraga. Mulanya dalam memperkembangkan ilmu silat di Kota Baru, pihak kerajaan telah membina beberapa dasar untuk dijadikan sebagai panduan oleh pertubuhan silat yang baru ditubuhkan adalah bagi mencapai matlamat yang telah diharapkan oleh mereka. Isu yang dibangunkan ketika mewujudkan pertubuhan silat, kerajaan dapat mengatasi dengan baik apabila masalah yang timbul adalah ketiadaan guru yang bertauliah untuk mengajar di sekolah ataupun di